طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana kita berhenti pada membahaskan berkenaan dengan makna taghut yang telah dikemukakan oleh Al-Syekh, iaitulah takrifan yang jami' dan mani', takrifan yang paling padat dan yang paling lengkap adalah apa yang ditakrifkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, iaitulah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in atau ma'bud atau muta'. Apa sahaja yang melampaui had, yakni seorang hamba sama ada dalam perbuatannya ataupun hamba itu sendiri melampaui batasan, yakni batasan syarak. Hadnya itu kembali kepada syarak. Had yakni batasan syarak, sama ada yang melampaui batas itu adalah pada yang diikuti matbu' atau ma'bud atau yang disembah, atau muta' ataupun yang ditaati. Dan Syekh berikan contoh, kita dah bincangkan sebelum ni, dan juga qaid, yakni ikatan yang penting untuk kita membezakan antara sesuatu sembahan ataupun sesuatu tokoh yang diikuti itu boleh kita namakan taghut atau tidak, iaitulah pada apa yang kita sebutkan sebelum ini, iaitu ikatannya wa muraduhu man kana radiyan bidzalika. Iaitulah apa maksudnya, sesiapa sahaja yang meredai hal itu, yakni ditujukan kepadanya. Kemudian Asy-Syaikh berikan contoh orang yang diikuti al-matbu' seperti al-kuhan, as-saharah wa ulama isu, yakni dukun, bomoh, pawang, as-saharah tukang sihir, dan juga ulama su, ulama yang mengubah hukum hakam, yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Al-ma'bud pula contoh yang diberikan oleh Asy-Syaikh, iaitulah al-asnam, berhala. Wal muta' yang ditaati, seperti al-umara, yakni pemimpin-pemimpin, al-kharijina an ta'atillah, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang keluar daripada ketaatan terhadap Allah. Fa idza takhadhahum al-insan arbaban yuhillu ma harrama Allah min ajli tahlilihim lah wa yuharrimu ma ahalla Allah min ajli tahrimihim lah fa haula'i tawaghit. Maknanya kata Syekh di sini, yang diikuti itu jika mereka menjadikan yakni orang yang mengikuti mereka itu menjadikan mereka itu pemimpin yang ditaati itu sebagai Tuhan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan disebabkan mereka menghalalkannya ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kerana mereka mengharamkannya, maka bererti mereka ini adalah taghut. Mereka ini adalah taghut. Baik, kalau kita tengok apa yang dikemukakan oleh Syekh ini dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, iaitulah hadis
Hadis itu inni khalaqtu ibadi hunafa. Kemudian fajtalat humus syayatin. Fajtalat humus syayatin. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis itu hadis qudsi. Iaitu hadis itu hadis qudsi, lafaz dia dalam Sahih Muslim, dan juga dalam riwayat Imam Ahmad. Kita ambil yang lafaz dalam Sahih Muslim. Baik. Hadis daripada Iyad ibn Himar Al-Mujashi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatih, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kemudian baginda bersabda, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kalian apa yang kalian jahil. Amarani Rabbi, inna Rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Yani Tuhanku telah memerintahkan aku supaya mengajar kalian apa yang kalian jahil, apa yang kalian tidak tahu. Iaitulah pada hari ini apa yang telah 'allamani Rabbi yaumi hadha, apa yang telah diajarkan oleh Tuhanku pada hari ini. Kullu ma nahaltuhu 'abdan halal wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalu. Maknanya setiap harta yang kullu malin nahaltuhu 'abdan halalu, yakni setiap harta yang aku telah berikan kepada seorang hamba, maka ianya halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Ini poin dia. Maknanya hadis ini hadis qudsi, maknanya Nabi SAW menyampaikan lafaznya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz Nabi SAW. Nabi kata, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi, mengajarkan kepada Nabi SAW, kata Allah, sesungguhnya aku telah mencipta hamba-hambaku hunafa, kesemuanya berada di atas jalan yang lurus. Hunafa maknanya muslimin, ay tahirina minal ma'asi, ay mustaqimin musta'iddin liqabulil haq. Maknanya Allah ajarkan kepada Nabi kita SAW, Allah kata dekat Nabi, sesungguhnya inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hunafa. Hunafa maknanya lurus, tauhidnya, fitrahnya, dan mereka telah bersedia untuk menerima perintah Allah. Maknanya ini dalil menunjukkan fitrah, dalil menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia di atas fitrah. Apa maksud fitrah? Maksudnya Islam. Dalilnya dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang baru lahir yuladu ala al-fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-fitrah ay Islam. Islam makna kat situ maknanya tauhid. Baik, dalam hadis ini kemudian Nabi SAW bersabda, wa innahum atathumus syayatin, dan sesungguhnya datang kepada mereka syaitan-syaitan. Fajtalathum an dinihim, kemudian syaitan itu pun menyesatkan mereka, menyelewengkan mereka daripada agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bima lam unzil bihi sultana. Dan sehingga syaitan menyesatkan mereka itu sehingga mereka berani mengharamkan apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Dan mereka memerintahkan
kepada manusia supaya mensyirikkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah aku turunkan hujjah, tidak pernah aku turunkan bukti untuk mereka mensyirikkan aku. Itu maksudnya wa amarathum an yusyriku bima lam unzil bihi sultana. Ini point dia. Sini dalil dia. Dalil yang menunjukkan apa? Had makna taghut tu. Batas makna taghut tu terkandung pada hadis ini. Hadis dalam riwayat Imam Muslim ni, dekat mana poin yang penting kita boleh faham daripada hadis ni? Maknanya, okey, yang pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala kata inni khalaqtu ibadi hunafa. Maknanya asalnya semua kita ni asalnya lurus. Maknanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Dalam keadaan tauhid. Asal bagi manusia dalam keadaan tauhid. Siapa yang menyesatkan mereka? Syaitan. Syaitan. Fajtalat humus syayatin. Dalam riwayat lain disebutkan yang kita bacakan riwayat tadi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang baru lahir semuanya lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Maknanya mereka bukan lahir-lahir itu terus jadi ateis. Tak. Mereka lahir-lahir bukan jadi musyrik. Mereka lahir-lahir dalam keadaan fitrah. Siapa yang membentuk agama mereka? Siapa yang membentuk peribadi mereka? Kedua ibu bapa. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua ibu bapanya lah yang mencoraknya, sama ada menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sama tak dengan hadis ni tadi? Fajtalat humus syayatin, maknanya asalnya Allah ciptakan semuanya hunafa, kemudian syaitan yang menyesatkan mereka. Syaitan yang menyesatkan mereka. Boleh jadi juga maksudnya syaitan menyesatkan ibu bapa mereka, dan ibu bapa mereka pun menyesatkan anak mereka sendiri. Maknanya mengajar mereka dengan sesuatu yang berlawanan dengan fitrah, berlawanan dengan tauhid, berlawanan dengan agama yang lurus. Fajtalathum syayatin, kemudian wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Ini dia punya had dia. Had yang kita kata, yang Imam Ibn Qayyim kata tadi, sehingga mereka menjadikan, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kerana mereka menghalalkannya, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini dalilnya. Dalilnya dalam hadis Sahih Muslim tadi. Sehingga syaitan menyebabkan mereka, wa harramat alaihim ma ahlaltu. Syaitan mengharamkan mereka apa yang aku halalkan untuk mereka. Dan memerintahkan mereka, syaitan memerintahkan mereka supaya mensyirikkan aku dengan apa yang tidak ada hujjah, tidak ada bukti dan hujjah, sultan yang membenarkan perbuatan syirik mereka. So nampak dia punya dalil daripada hadis. Dalil daripada hadis Nabi SAW. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia letakkan batasan taghut ini dalam kitabnya Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Dia letakkan hadis tersebut sebagai dalil. Maknanya syaitan dia menyesatkan manusia sehingga mereka mensyirikkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maknanya kalau siapa sahaja yang melampaui batasan itu, maka dia telah melampaui batas dan masuk dalam makna taghut. Maksudnya balik pada had yang kita takrif taghut yang Imam Ibn Qayyim sebutkan. Apa dia? Apa sahaja yang seorang hamba melampaui batas terhadapnya, baik berupa orang yang diikuti, yang diibadahi atau yang ditaati. Maknanya perincian dia balik pada hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau maknanya selagi dia tak mensyirikkan Allah, selagi dia tak menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, boleh jadi dia masih lagi di bawah, kita kata garis, kita border. Maknanya dia mungkin terjebak dalam maksiat, terjebak dalam dosa, tapi dia tak lepasi had. Tapi kalau lepasi had tu, contohnya dia ikut, kita bagi contoh sebelum ni, ma'bud, yakni dia ikut tok guru tu sampai tok guru tu perintahkan untuk sembah dia.
ataupun berhala kan, kita sebut sebelum contoh ni berhala. Itu dah torut lah, maknanya dah melepasi atasan. Ataupun dia ikut, okey, dia ikut pendapat tok guru dia yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Okey. Baik. Okey, soalan. Kalau guru dia ada mengambil satu pendapat dalam ruang lingkup ijtihad, dalam ruang lingkup ijtihad yang dibenarkan, dipanggil khilafun sa'irun, khilaf yang dibenarkan dalam syarak. Contohnya masalah kunut subuh. Contoh kunut subuh. Baik, sekarang ni dia belajar dengan dua guru. Ni selalu yang berlaku. Seorang guru ni, seorang ustaz, dia kata kunut subuh tak sunnah. Okey, dia belajar yang tu lama lah, dia pun tak kunut subuh lah. Okey, seorang guru lagi, dia baru belajar, dia belajar dengan guru ni, kata kunut subuh tu sunnah. Kan? Mazhab Syafi'i sunnah. Tok guru dia yang satu lagi kata tak ada dalil. Tok guru dia yang belajar mazhab Syafi'i kata ada dalil. Buka dalam kitab sekian. Buka dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar oleh Imam Al-Baihaqi, ada dalil. Buka kitab Al-Bayan fi madhhabi Imam Al-Syafi'i oleh Al-Umrani, ada dalil. Buka dalam kitab Al-Um. Okey, ustaz dia yang seorang lagi kata tak, dalil tu tak kuat, hadis ni dhaif, sekian. Baik, dijawab balik oleh saya. Baik, ada kemudian murid tadi dia ambil pendapat yang dia rasa tenang. Dia pilih mana-mana satu. Katakan dia pilih dia nak kunut subuh. Baik, dia pun ambil pendapat tok guru dia tadi yang kata kunut subuh sunnah. Ada seorang murid lagi dia faham betul-betul lah, bukan kata dia ikut-ikut gitu, dia faham betul-betul, dia dah dengar penjelasan dengan detail dan dia belajar lagi. Dia bukan surface, dia dengar detail. Kemudian dia rasa dia tak mau ikut pendapat tu dan dia nak ikut pendapat yang kata kunut subuh tu tak sunnah. Jadi dia kalau solat subuh dia tak kunut. Baik, adakah guru tadi termasuk dalam taghut? Tidak. Adakah murid tadi termasuk dalam perbuatan kita kata yang menjuruskan kepada melampaui batas? Tidak. Kerana apa yang menjadi perselisihan masih dalam ruang lingkup ijtihad yang dibenarkan. Baik, boleh tak dia ingkar kalau dia dah ada ilmu, dia ada dalil dan dia yakin dengan dalil-dalilnya, dia boleh ingkar. Bukan masalah kita kata dalam masalah ijtihad ni bukan tak boleh ingkar, boleh, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Maknanya dia bantah dengan ilmu. Bukan dia pergi tarik mic orang, dia tengok ustaz tu baca kunut subuh, dia pergi rentak. Tak boleh lah. Kan? Ataupun dia bid'ahkan orang yang berkunut subuh. Jadi itu tak termasuk dalam makna ni. Ini kita kena faham. Sebab ada orang dia keliru. Dia kata tengok ni, dia ikut pendapat ustaz tu yang tak ada dalil. Lalu dia tuduh, dia kata ustaz tu taghut sebab telah berlawanan dengan dalil. Ini ada, bukan tak ada. Jadi dalam masalah khilafiyah, dalam masalah ijtihad, yang kita katakan khilaf itu adalah khilafun sa'irun, khilaf yang dibenarkan. Maknanya khilaf yang dibenarkan maknanya di sini dia tidak sampai terkeluar daripada had melampaui batas. Dia bukan melampaui batas. Maknanya kalau ada guru kita yang berpegang kunut subuh itu sunnah, kita tak boleh kata dia ni tak ikut sunnah. Ada guru kita yang kata tak sunnah, kita pun tak boleh kata dia ni tak ikut sunnah. Kalau kita nak ada orang tanya, apa pendapat ustaz kunut subuh? Kita kata pendapat kita tak ada nilai pun. Apa pendapat saya tak ada nilai pun sebenarnya.
saya pun nukil daripada ulama. Memanglah kita kata dalam isu kunut subuh ni memang panjang lah kan, perbahasan dia panjang kan. Dan di kalangan ulama mazhab Syafi'i pun ada juga yang tak kunut subuh. Contohnya macam Abul Hasan Al-Karji, pengarang kitab Al-Fusul fi i'tiqadi a'immatil fuhul, kalau tak salah nama kitab tu. Abul Hasan Al-Karji, Abul Hasan Muhammad ibnu, saya ingat nama dia Muhammad ibn Ishaq ke apa Muhammad, sekejap nak cek balik. Abul Hasan Abul Hasan Muhammad ibn Abdul Malik bin Muhammad Al-Karji Al-Syafi'i, wafat 532 Hijrah. Maknanya dia tabaqat yang ke-4 ke-5 macam tu. Dia pengarang kitab Al-Fusul fi i'tiqadi al-a'immatil fuhul. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ketika menjelaskan tentang terjemah biografi beliau, Imam Ibnul Jauzi kata, wa kana muhaddithan faqihan sya'iran adiban ala madhhab Syafi'i illa annahu kana la yaqnutu fil fajri. Beliau adalah seorang muhaddis, faqih, berpegang dengan mazhab Syafi'i, kecuali beliau tidak berkunut dalam solat subuh. Maknanya walaupun dia tak berkunut dalam solat subuh, tak menyebabkan dia terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Itu poin yang kita nak sampaikan. Sebab itu alasan Al-Imam Abul Hasan Al-Karji Al-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau ni pengarang kitab Al-Fusul fi i'tiqadi a'immatil fuhul, yakni kitab akidah salaf. Dan beliau antara yang, kalau kita tengok ulama-ulama Syafi'i yang Asy'ariyah memang bantai dia. Memang hentam dia. Sebab dia menjelaskan tentang apa dia kita kata kekeliruan dan juga penyelewengan yang berlaku di kalangan Asy'ariyah. Jadi memang kalau kita buka tabaqat kitab-kitab ulama Syafi'iyah yang Asy'ariyah, memang dia kena hentam lah. Dia orang tak suka, dan bahkan kadang-kadang dia orang cuba untuk tak sebut tentang beliau. Sedangkan beliau juga antara ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama yang kita kata dia maksudnya mampu untuk berijtihad dalam mazhab. Walaupun dia bukanlah sebahagian ulama ada yang apa, sebahagian ulama Syafi'i ada yang tuduh dia macam-macam lah. Sebab semata-mata dia nak perjuangkan akidah salaf, akidah Asy-Syafi'i, usul Asy-Syafi'i. Dan kita tak nafikan lah, macam As-Subki dan sebagainya. Kalau kita tengok ketika memberi komentar pada peribadi beliau, memang tak adil lah, tak adil. Sebab itu Abu Hasan Al-Karji ni Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Qala imamuna Syafi'i, idza sahha al-hadith fatruku qawli wa khudhu bil hadith. Wa qad sahha 'indi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka al-qunut fi salati subhi. Ini pendapat beliau lah. Kata beliau, kata imam kita, Imam Asy-Syafi'i, apabila telah sahih satu hadis, maka tinggallah kalian akan pendapatku dan berpeganglah dengan hadis, dan telah sahih di sisiku bahawa Nabi SAW meninggalkan kunut dalam solat subuh. Itu di sisi beliau. Maknanya kalau kita nak kata yang tak mau kunut subuh tu, kita nak tuduh pula mereka ni tak sunnah pun tak boleh juga. Maksudnya dalam isu macam ni kena berlapang dada lah. Kena berlapang dada. Kita boleh untuk pegang satu pendapat tu, tapi kita kena pastikan kita ada ilmu. Ada ilmu. Dan memang tak nafikan, bila ana dulu pun sama juga pegang, maknanya ambil daripada sini, tapi bila ana tengok balik dalil-dalil mazhab Syafi'i, dalil-dalil Imam Asy-Syafi'i dan dalil-dalil ulama Syafi'iyah dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian dalam kitab-kitab lain, dalam kitab muqarranah dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Bayan dan sebagainya, dan kita nampak
sebenarnya memang wajah, maksudnya kunut subuh tu dalilnya bukan kita tak mampu nak cakap, tak berani nak cakap hadis tu dhaif. Bila kita betul-betul tengok dan perhati. Dulu mungkinlah kita belajar surface kan, kita terus ambil yang ni. Ala kulli hal, tak apalah, ini kalau orang yang mengaji hadis tak ada masalah. Kalau dia betul-betul tahu, dia boleh buktikan tentang ilal yang ada dalam hadis tersebut dan dia ada hujah, tak ada masalah untuk dia pegang dengan pendapat tersebut. Tak ada masalah. Tapi masalahnya bila tak ada ilmu nak bantah. Ini masalah. Dan bertindak di luar batasan. Sehingga membida'ahkan orang yang kunut subuh, ini bukan tindakan yang berdasarkan ilmu. Itu kita kata dia kita kena faham masalah kita berbeza pendapat tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah apabila kita melampaui batas. Melampaui batas ni maknanya sampai kita menuduh orang yang kunut subuh tu tidak sunnah. Menuduh orang yang kunut subuh tu tidak sunnah. Bahkan kita tuduh bid'ah pula. Yang ni tak ada. Kalau kita buka balik dalam tarajim ataupun tarjamah kitab-kitab ulama tentang mereka yang tak kunut subuh, contohnya ulama-ulama yang mazhab Syafi'i, setakat yang anda jumpa ni Abu Hasan Al-Karji rahimahullah, itu pun ulama-ulama yang datang kemudian, maknanya mereka ada tafsilkan berkenaan dengan pendapat beliau. Tapi bukan kat sini kita nak bincang kan, lagi jadi tajuk lain. Tapi nak bagi tahu apa point, kenapa anda cerita benda ni, sebab kita nak bagi tahu sebahagian orang bila dia tak setuju, dia bersikap macam kita cakap tadi, dia terus kata bid'ah. Sama jugalah kalau orang yang dia tak mau kunut subuh, orang yang kunut subuh, dia tuduh orang yang tak nak kunut subuh tu tak sunnah, sama juga. Dua-dua pihak kalau melampaui batas, samalah. Sebab itu kita kata apa yang sepatutnya penuntut ilmu mereka perlu faham, bukan setakat kita berbeza pendapat, tetapi adab dalam berbeza pendapat itu juga kita kena perhatikan. Dipanggil adabul ikhtilaf. Sebab memang ada dulu cerita, ada dulu kisah yang memang menyedihkan bila ada orang yang dia telah diberikan satu peluang untuk berdakwah di satu tempat, yang mana di tempat itu, surau atau masjid itu, mereka kunut subuh. Lalu apabila pendakwah ini pergi solat, dia diperintah, dia dijemput untuk solat, mengimamkan solat subuh, kemudian dia tak kunut subuh. Menyebabkan apa? Jemaah itu menjadi last kali dia tak jemput dah. Akhir sekali tertutup. Sedangkan benda tu, maknanya kunut subuh ni bukannya perkara yang kita kata kita boleh, maknanya bukanlah satu yang kita kata benda yang dalam ruang lingkup ijtihad, kita tak bolehlah kata benda tu bid'ah kan. Hatta kalau kita pegang kata benda tu bid'ah sekalipun, tetapi ulama-ulama dalam kita tengok ulama-ulama muasirin, contoh macam Syekh Ibn Uthaymin, Syekh bin Baz rahimahullah, mereka tetap suruh kalau jemaah masjid itu kunut subuh, kunut juga. Dan itu juga ulama-ulama terdahulu. Maknanya supaya tidak berlaku perpecahan, tidak berlaku kekeliruan. Ini yang kita kena, maknanya kita kena tegur. Sebahagian orang kalau seorang individu tu dia berpegang dengan tidak mahu kunut subuh, itu hak dia.
Tetapi bila dia berhadapan dengan pihak yang maknanya satu jamaah, sesebuah masjid, dan apatah lagi bila kita majoriti, bahkan kita di Malaysia ini memang semuanya bermazhab Syafi'i dari sudut kanun, dari sudut undang-undang. Maknanya kalau kita bersikap keras dalam bab ni sampai terus bid'ah terus tak mau solat lah dekat masjid tu. Dia kata pasal apa? Pasal kunut subuh. Ini tak faham. Maknanya dia sendiri tak faham apa praktikal. Macam mana ulama praktikkan perkara yang dalam ruang lingkup ijtihad. Kiaskan dengan semua perkara yang masuk dalam ruang lingkup ijtihad. Ijtihad kita panggil dalam ruang lingkup khilaf sa'irun. Khilaf yang dibenarkan. Ijtihad fiqhiyah lah. Sebab itu kita kena belajar. Kita kena belajar, maknanya kita kena belajar tu kena ada taksil. Kita kena belajar tu daripada bawah. Kemudian kita kena tahu apa dia tafarru' dalam sesuatu masail, dalam sesuatu isu. Maknanya sebab itulah kenapa ulama suruh membataskan pengajian, memulakan pengajian fiqh itu dengan apa kita kata mengikuti disiplin. Dan itu antara yang diingatkan oleh masyayikh di Madinah. Antaranya Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Anda pernah join satu program daurah i'dad mufti. Daurah i'dad mufti, daurah persediaan alat-alat persediaan untuk mufti di Madinah. Dan muqaddimah daurah tersebut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah wa wafaqahullah diingatkan. Sebab dalam daurah tu dia ajarkan matan semua mazhab. Kemudian diingatkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki. Kemudian diingatkan antara yang masih terngiang-ngiang dalam kepala ana sendiri dan juga sahabat-sahabat, diingatkan kalau kamu balik ke negeri kamu, maka ajarkan fiqh mazhab tempat kamu. Walhal dia ajar mazhab Hanbali. Kita tahu lah Saudi mazhab Hanbali kan. Tapi dia perintah, dia pesan dekat kami. Bila kamu balik ke negeri kamu, kamu ajar masyarakat kamu fiqh berdasarkan fiqh tempat kamu, mazhab tempat kamu. Jadi maksudnya di sini, kerana ulama mereka ada khibrah, mereka ada pengalaman, dan mereka bagi wasiat, bagi pesanan tu mereka ada pengalaman, kerana mereka dah lihat banyak berlaku perpecahan bila kita terlampau, maknanya kita menyerang mazhab setempat tu, kita pergi datang, kita buat jadi macam samsing pula. Kita tak raikan. Sedangkan mazhab Syafi'i antara mazhab yang paling dekat dengan sunnah. Selain daripada mazhab Hanbali, yang paling dekat dengan sunnah, maknanya pendapat-pendapat yang paling banyak sandarannya adalah hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali yang paling dekat. Dan kalau ada perbezaan pun dia perbezaan tu dia hanya pada, macam contoh kunut subuh tu hanya pada perbezaan dari sudut hukum hadis. Hukum terhadap hadis. Sebab itu kita kata kalau nak mengaji fiqh, jangan, maksudnya kena ikut disiplin dia. Tapi kalau orang yang dia mengaji hadis, dia ada dia punya disiplin dia pula. Kan? Dia ada disiplin dia pula. Tetapi bila sebut masalah ni, kita kata kita kena faham lah. Sebab sampai ada tahap yang, sampai kita kata benda yang khilaf, yang muktabar macam ni, dia jadi bergaduh dan dia jadi bid'ah membid'ahkan, ni kita tak mahu. Kita kena belajar daripada apa kita kata kekurangan ataupun kesalahan yang kita mungkin terlepas pandang dulu, ataupun kita juga terjebak dulu. Semoga Allah Ta'ala ampuni kita semua. Kan? Maknanya kerana kita makin kita belajar tu, makin kita akan berlapang dada. Ilmu ni sifat dia, semakin kita belajar, semakin kita tak tahu, dan semakin kita berlapang dada pada perkara yang kita boleh ada toleransi. Tapi perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang
tak boleh kompromi, tak ada kompromi, memang kita tak boleh lah. Baik, itu berkenaan dengan kita kata satu faedah lah, maknanya kita kata berkait dengan isu apa kita kata yang berkait dengan melampaui batas tadi. Maknanya kita tak bolehlah kata orang yang ikut masalah ijtihad, seorang guru yang diikut tu, kita tuduh dia sebagai torut. Sebab alasan dia kita kata orang tu dia ikut pendapat Syafi'i tapi dia tolak hadis Nabi. Tak, Imam Asy-Syafi'i pun berpegang dengan pendapat tersebut, bukan Imam Syafi'i suka-suka. Dia juga berdasarkan hadis dan berbeza dari sudut istinbat dan istidlal. Saat itu kita kena raikan. Jangan kita tajarruk, kita berani kita nak kata oh Imam Syafi'i buat bid'ah. Ini satu benda yang kita tak, maknanya kita kita kena hati-hatilah. Kan? Kita kena hati-hati. Bukan bermaksud ana maknanya kita ana ilzamkan semua ni kena pegang pendapat yang kita pegang. Bukan. Maksud ana beradab. Beradab dengan guru kita, beradab dengan ulama. Maknanya kita, kalau kita berpegang, aku tak guna subuh. Sebab apa? Sebab ni Abul Hasan Al-Karji pun tak guna subuh, dia Syafi'i juga. Contoh kan. Ni aku taklid dengan ulama ni. Contoh. Ada isu tak? Tak ada isu. Tak ada isu. Sebab dia tahu, dia lebih dia belajar dan dia kaji, bagi dia itu yang dia tenang. Tapi ada orang yang dia kaji, dia belajar, dia kata, kuat juga ni. Kuat, bahkan kuat. Maka dia pun teruskan untuk pegang dengan pendapat tersebut. Yang tu kita kena ada kita kena berlapang dada lah. Jangan kita tergesa-gesa. Anda faham? Kadang-kadang kita bila kita tengok guru-guru kita berbeza pendapat ni, kita jadi confused. Kan? Pasal kita ada kecenderungan, kan? Ada orang dia cenderung nak ikut guru dia yang ini. Dia kata ini lebih meyakinkan aku. Ada orang dia nampak guru dia yang A ni lebih meyakinkan dia. Ada orang dia tengok guru ni lebih meyakinkan dia. Yang paling penting kita jangan timbulkan masalah tu, kita jangan rumitkan. Masalah tu kita jangan rumitkan. Maknanya kita pergi tanya. Dan kita buat keputusan apa yang berdasarkan ilmu kita, maknanya kita peganglah pendapat yang mana yang kita rasa kita tenang. Itu dalam masalah yang kita kata yang ada ruang untuk kita pilih, maknanya ijtihad. Maksudnya kita pilih pendapat-pendapat yang berdasarkan ijtihad yang mereka juga tak terkeluar daripada dalil. Jangan tu anak-anak pernah jumpa orang yang dia kata ini bid'ah kan. Tu anak kata kat dia, buka kitab Ma'rifatus, pernah baca tak kitab yang menghimpunkan dalil-dalil dalam mazhab Syafi'i? Dia kata tak pernah. Pergi baca dulu. Antaranya Ma'rifatus Sunan wal Athar oleh Imam Al-Baihaqi. Tengok kitab tersebut. Dan kalau dia nak rad, maknanya dia rad lah. Kalau dia mampu untuk bantah pendapat tersebut, dia bantahlah apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dan kita kata dia kok mana pun dia, kalau dia nak bantah kat Facebook tak jadi. Sebab orang yang menilai tu jahil belaka. Jadi dia buatlah. Pergilah dia tanya orang yang mampu. Kalau orang yang mampu, orang yang belajar, ahli akademik yang buat tesis ke apa ke, ataupun buat jurnal ke apa, buktikan. Tak ada masalah. Agama kita ni, Islam ni menggalakkan kita ni mengkaji. Bukan kita kata kalau kita ada apa isu, maknanya kita terus kita tutup. Maksudnya agama kita ni lah agama yang paling kita kata meraihkan kajian. Buat kajian. Kena ikut disiplin lah kan. Tapi kalau tulis kat Facebook tak jadi. Pasal apa? Yang hukum dekat Facebook tu semua jahil belaka. Pergi TikTok lagi tak jadi. Pergi TikTok lagi tak jadi. Kan? Wallahu musta'an. Baik. Jadi itu berkait dengan apa yang kita sebutkan tadi. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kerana mereka mengharamkannya, berarti mereka ini adalah taghut, dan orang yang melakukan hal itu adalah pengikut taghut. Yang ini balik pada perkara yang kita kata sampai tahap menghalalkan dan mengharamkan.
menghalalkan dan mengharamkan. Maka itu yang dikategorikan sebagai taghut. Base pada hadis dalam Sahih Muslim tadi. Base pada hadis tadi. Dan juga firman Allah Taala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang diberikan bahagian daripada kitab Taurat? Mereka mempercayai al-jibt, mereka beriman mempercayai al-jibt dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah bahawa mereka itu lebih benar jalannya berbanding orang-orang beriman. Baik, ini ayat yang digunakan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan tentang kita kata makna taghut. Makna ni dalil dia. Dalil dia. Baik. Jadi ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir At-Tabari disebutkan apa? Imam At-Tabari rahimahullah, Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah sebutkan alam tara biqalbika ya Muhammad. Tidakkah kamu melihat, memerhatikan dengan hatimu? Yang ni pandangan sini pandangan hati. Wahai Muhammad, ila alladhina u'tu haddan min kitabillah fa'alimuh. Yakni kepada orang-orang yang telah diberikan bahagian daripada kitabillah. Yakni ayat ni turun jelaskan tentang orang Yahudi, penyelewengan ahli kitab. Mereka fa'alimuh, mereka mengetahui isi kandungan kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan al-jibt dan taghut. Maknanya yusaddiquna bil jibti wat taghut. Mereka membenarkan al-jibt wat taghut. Wa yakfuruna billah, dan mereka mengkufuri akan Allah. Wa hum ya'lamuna anna al-iman bihima kufrun, dan mereka mengetahui bahawasanya beriman dengan al-jibti wat taghut itu adalah kekufuran. Wa tasdiq bihima syirkun, dan membenarkan al-jibtu wat taghut itu adalah syirik. Apa maksud al-jibtu wat taghut? Baik, kata Imam At-Tabari, thumma ikhtalafa ahlu ta'wil fi makna al-jibti wat taghut. Kemudian ahli tafsir telah berbeza tafsiran dalam memaknakan al-jibt dan at-taghut. Qala ba'duhum huma sanaman kana al-musyrikuna ya'budunahuma min dunillah. Kata sebahagian ulama tafsir, al-jibt wa taghut itu adalah dua berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Kemudian Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah pun bawalah riwayat daripada Ikrimah. Wa qala akharun al-jibtu al-asnam wa taghut tarajimatul asnam. Baik, berkata sebahagian ulama tafsir yang lain, al-jibtu maknanya al-asnam, berhala. Al-jibt, berhala. Berhala-berhala. Sebab apa datang dengan jamak? Kerana berhala-berhala orang musyrikin ni banyak. Tak terkira banyaknya. Sampai ulama boleh buat kitab, Kitabul Asnam, oleh Ibnul Kalbi. Kitabul Asnam Ibnul Kalbi. Kitab dia cerita pasal berhala saja. Berhala musyrikin jahiliah. Termasuk juga berhala-berhala umat-umat terdahulu yang mujawirah, yang berdekatan dengan kaum jahiliah Arab. Seperti kaum Nabi Nuh, berhala-berhala kaum Nabi Saleh, kaum Samud, kaum Ad. Maknanya kisah-kisah syafawiyah, ini apa dia kita kata asatir, ataupun kita kata dongengan, kisah-kisah yang dinukilkan syafawiyan, maknanya secara mulut ke mulut, yang ada pada orang jahiliah dicatatkan dalam kitab-kitab yang berkait dengan orang Arab. Dan sebenarnya ini satu cabang ilmu yang penting. Ada orang kata, kenapa nak tulis Kitabul Asnam? Banyak lagi benda. Sebab apa? Sebab nak faham
ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan lebih tafsil, dengan lebih terperinci. Sebab ini yang kadang-kadang kita ni kurang. Kita ni kadang-kadang orang Islam ni, kita ni sendiri kita rasa cukup dengan ilmu yang kita ada, sehingga ilmu pengetahuan yang banyak itu diambil oleh orang-orang kafir dan mereka manfaatkan. Orientalis, mereka buat kajian tentang berhala-berhala ni, mereka ada tujuan mereka. Tetapi sebenarnya ulama Islam, ulama tarikh, ulama Islam lebih dahulu buat kajian. Sebab ialah kita nak bincang tentang ayat dalam surah Nuh tentang berhala Nabi Nuh, berhala kaum Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. 5 berhala tu Allah Taala sebut dalam Quran. Kalau kita tak ada maklumat yang terperinci berkenaan dengan 5 berhala ni, kita tak tahu macam mana dia boleh meresap masuk daripada zaman Nabi Nuh tu, macam mana dia orang Arab boleh ambil nama berhala ni, macam mana? Kemudian 5 berhala ni dibawa pergi ke mana? Sama ada yang kata nama dia yang dihidupkan balik ataupun berhala itu sendiri yang ditemui. Majoritinya 5 tu, 3 daripada 5 tu berhala itu diambil oleh kabilah Arab, kabilah Yaman. Kabilah 3 daripada 5 tu banyaknya pergi ke Yaman. Berhala tu dibawa ke Yaman. Kan? Jadi kita tak peninglah kenapa penyembahan kubur tu kan berterusan sampai ke Yaman. Barulah kita nampak, oh ini dia punya origin dia, maknanya tak heran lah, tak pelik lah. Macam kita tengok, tapi Nabi SAW bagi tahu kan Yaman ni iman, Yaman ni hikmah. Kan? Macam mana pula? Baik, kita sama juga, kita tengok zaman Nabi SAW ada Nabi palsu daripada Yaman. Kan? Kemudian Syiah Rafidah, pengasas dia Abdullah bin Sabah al-Yahud daripada Yaman. Maknanya kita taklah melampaui batas dan kita taklah jadi bila kita ni tahu satu sudut, dia akan jadi masalah. Sebab kita punya view tu tak luas. Itu yang jadi, Yaman semua baik. Semua baik. Kan? Daripada mana? Yaman. Yaman bagus. Yaman iman. Al-iman al-Yaman, al-hikmah al-Yamaniyah. Dia pun bawa hadis Nabi. Yaman ni semua baik. Dia tak tahu. Kan? Berhala tu lepas zaman Nabi Nuh tu, 5 yang Allah Taala sebut dalam Quran, 3 tu semua ke Yaman. 2 lagi ke Syam. Nak bagi tahu kita kata pengaruh jahiliah itu kuat. Selain daripada kita tahu Yaman itu juga Nabi puji merujuk kepada Ansar. Yang Nabi puji Yaman tu merujuk kepada Ansar, bukan semua orang Yaman. Kena faham. Orang Ansar, Aus dan Khazraj, kerana usul mereka usul Yamaniyah. Mereka nasab mereka sampai ke usul Yaman. Itu kita kena faham. Jadi orang kafir mereka kaji. Dan mereka kaji tu macam-macam tujuan. Tapi kita agak kurang. Dia berkaji tentang makanan orang Arab. Makanan orang Arab dia berkaji. Apa orang Arab makan? Dia buka satu kitab tu. Tesis tentang makanan orang Arab. Orang yang tulis tesis tu adalah orang kafir. Tahun 1994, lama dah. Buat kajian tu lama. Baru kita tahu sebenarnya orang Arab ni dia waktu dia susah, waktu kemarau ke atau kesusahan, kering kontang dan sebagainya, antara makanan yang mereka akan makan adalah arnab. Maknanya arnab ni makanan yang makanan ketika susah. Mereka buru arnab. Sebab itu kita tengok dia, kalau kita pergi negara Arab, dia orang tak akan jamu arnab tu ya. Sebab arnab tu adalah makanan yang last choice lah kita kata. Kalau susah tu baru cari arnab. Barulah kita tahu orang Arab dia memang
makanan utama dia, maksud makanan ketika dia senang dan sebagainya, unta, kambing. Itu makanan mewah lah. Kita bela arnab kan, kita jamu orang Arab, dia arnab tu maknanya kalau orang yang betul-betul dia tahu tabiat orang Arab, maksudnya arnab tu maknanya last choice lah. Jadi lepas ni kalau ada kawan kita orang Arab, maknanya tapi berubah dah sekarang kan, tak sama macam dulu dah kan. Dia orang pun dah liberal lah dalam makan ni. Maksudnya kalau dia betul-betul faham budaya Arab, itu kita kena hati-hati lah. Boleh cancel loh. Boleh berperang. Kalau ada kabilah boleh berperang. Maknanya arnab tu adalah pilihan terakhir. Maknanya dia bukan makanan yang, maknanya kita kata yang untuk makanan yang asasi atau makanan mewah mereka. Itu baru kita tahu kan. Baik. Jadi balik pada al-asnam tadi. Al-asnam maknanya berhala-berhala, sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kita buka kitab al-asnam oleh Ibnul Kalbi tu banyak. Nama-nama berhala tu banyak sangat. Dan kadang-kadang bila kita tengok terlampau banyak, sampai kita kata, sampai anda boleh cakap, kalau kita baca buku tu, sampai ada banyak nama-nama yang kita dah berikan nama anak-anak kita pun kita rasa macam, ni ni rupanya nama berhala. Tetapi nak bagi tahu banyak sangat. Sebab depa banyak ambil juga nama-nama yang asal, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dia orang namakan berhala tu. Kan? Macam Al-Mannan kan. Mannan. Dia orang apa kita kata dia orang tahrif, dia orang ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada berapa lagi banyaklah. Macam Nuha, Nuha kan. Orang kita bubuh nama anak Nuha. Kan? Ulin Nuha kan. Nuha tu memanglah maksudnya akal, orang yang berakal. Tapi bila bubuh nama Nuha saja, kalau dibuka kitab Al-Kalbi tu, kitab Ibnul Kalbi, kitab Al-Asnam tu, Nuha tu nama salah satu berhala. Tapi nama berhala tu terlampau banyak, sampai nama-nama yang baik pun dia orang ambil. Maknanya nak bagi tahu terlampau banyak nama berhala, sampai nama yang baik pun diletak pada berhala mereka. Jadi kat situ juga kita tak bolehlah kata tak boleh bubuh nama anak Nuha kan. Sebab apa? Sebab dah berkongsi. Dia orang dah bubuh nama berhala tu, nama yang baik pun dia orang bubuh. Kat situ penting. Maksud bila kita tahu benda-benda macam ni, dia akan mengubah sudut pandang kita. Benda yang lebih terperinci ni kita akan nampak tu, view tu lebih luas. Kita tak nampak satu sudut je. Baik. Al-asnam maknanya berhala-berhala tadi ditafsirkan oleh ulama sebagai al-jibt. Jibt tu adalah asnam. Taghut pula adalah tarajamatul asnam. Tarajamatul asnam ni maknanya orang yang bercakap di atas lisan ataupun menjadi wakil kepada berhala. Jadi seakan-akan dia, kata para ulama, tarajamatul asnam ni maknanya al-kuhan. Maknanya bomo dan pawang yang menjaga berhala tersebut. Kalau istilah yang digunakan oleh al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam Tathhirul I'tiqad dan juga kitab-kitab Asy-Syaukani dan Imam Syaukani sebagainya, sadanah, dipanggil sadanah. Sadanah ni tukang jaga berhala. Kalau zaman yang dah kemudian ni, yang dekat kubur tu, dia ada tukang jaga dia. Itu dipanggil, dia samalah konsep dia macam tarajamatul asnam tadi. Tapi marahlah depa. Kalau kita kata macam tu, marah depa. Kan? Tarajamatul asnam al-kuhan tantiqu ala al-sinatil asnam ka'annaha taqulu lin-nas bilisanihim maqalatahu tilka bi al-sinatiha. Maknanya mereka yang bercakap bagi pihak berhala tu. Tu maksud tarajamatul asnam. Yang ni taghut. Memang ada lah, maknanya setiap berhala tu dia ada penjaga dia. Ini kita tengok yang zaman jahiliah. Ni yang zaman jahiliah. Setiap berhala tu dia ada penjaga dia. Dan penjaga dia ni macam-macam jenis. Kebanyakannya adalah kuhan, bomoh, pawang, dan gila. Kan? Ada yang tak pakai baju. Tak pakai baju, ada yang
duduk dalam tong sampah, ada yang duduk dalam tempat-tempat yang kotor. Macam-macam. Sebab dia orang kan Kuhan kan, dia orang punya syarat-syarat yang dia orang dah ambil dengan syaitan-syaitan mereka, jin-jin mereka, dan itu mereka kena buatlah benda-benda yang macam tu. Macam orang yang belajar ilmu kebal dan sebagainya, kebatinan kan. Dia tak boleh, dia ada dia punya pantang larang, dia tak boleh potong rambut, tak boleh kahwin, tak boleh potong kuku. Macam dulu ada seorang hamba Allah tu, dia cerita macam mana dia bertaubat kan. Sebelum bertaubat tu, dia tak kahwin apa semua. Kuku dia tu panjang, rambut dia pun panjang sampai orang kata dia gila. Tapi alhamdulillah dia bertemu dengan seorang alim. Akhir sekali dia bertaubat. Bertaubat, orang alim tu suruh dia kahwin. Dia kata tak boleh kahwin. Kalau kahwin kira berlawanan dengan pantang pula. Pantang larang yang ditetapkan untuk dia kebal tu. Tapi bila dia kahwin, dia start kahwin, alhamdulillah. Sebelum dia kahwin tu, dia tak boleh potong dia punya kuku. Rambut dia pun tak boleh potong. Taklud. Taklud. Bila lepas dia kahwin, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusannya, dia bertaubat kepada Allah. Ada. Dan sebenarnya benda tu, itu yang zaman kita, zaman dulu lagi banyak. Maknanya benda-benda yang pelik-pelik ni, bomoh, dukun, pawang ni buat benda pelik-pelik ni memang banyak. Kan? Dan itu yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama pada at-taghut. Taghut tu adalah wakil bagi berhala tu. Yakni kuhan. Yang menjaga, dukun atau pawang. Bomoh yang menjaga berhala tersebut. Itu satu tafsiran. Baik. Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, apa yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, at-taghut alladhina yakununa baina aydil asnam yu'abbiruna anha al-kadhiba liyudillu an-nas. Taghut ini adalah orang yang berada di hadapan berhala-berhala tersebut, yakni penjaga-penjaga berhala tersebut yang menjadi wakil, juru cakap bagi berhala. Yu'abbiruna anha al-kadhiba liyudillu an-nas. Maknanya dialah yang akan bagi tahu dekat orang ni, kalau kau ada hajat apa, kau kena datang bawa kau punya lembu ataupun kambing kau ataupun binatang ternakan kau. Kalau kau nak anak, kau kena bawa sekian-sekian, ini. Itu apa? Taghut. Sebenarnya benda ni ada dalam setiap tamadun. Setiap tamadun. Maknanya orang yang tukang jaga, dia yang apa? Juru cakap. Kan kalau orang tu datang, ada hajat dan sebagainya, dia akan cakap, kamu kena bawa ayam warna hitam untuk sembelih. Kamu kena bawa sekian. Kamu kena balik dulu, kena buat gini. Kamu kena tunggu mimpi, tunggu ini. Itu. Taghut. Taghut. Yu'abbiruna anha al-kadhiba liyudillu an-nas. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya dia juru cakap. Dia juru cakap. Baik. Sebahagian ulama tafsir lagi mengatakan al-jibtu al-kahin. Terbalik. Al-jibtu bomoh tadi, pawang tadi ataupun kahin tadi. Wa taghut rajulun minal yahud yud'a Ka'ab ibn al-Ashraf wa kana sayyidul yahud. Ini juga satu tafsiran ulama, iaitu taghut itu merujuk kepada seorang lelaki di kalangan Yahudi yang bernama Ka'ab ibn al-Ashraf, dan dia adalah pemimpin bagi orang Yahudi. So, tengok. Maknanya anda sengaja bawa tafsir daripada Imam At-Tabari ni nak bagi tahu apa yang Imam Ibnul Qayyim ringkaskan, takrif tu datang daripada tafsiran salaf. Maknanya Imam Ibnul Qayyim dia bukan buat tafsiran sendiri. Syekh Ibn Uthaymin tak buat tafsiran sendiri. Sebab itu kalau kita tengok pendapat yang tafsir yang ketiga tadi, taghut tadi disebutkan apa? Lelaki daripada Yahudi, iaitu Ka'ab ibn al-Ashraf, dia adalah pemimpin Yahudi. Itu ada kisah dia. Jadi terkeluar tak daripada ta'rif Imam Ibn Qayyim tadi? Tak terkeluar. Min ma'budin matbu' au muta'. Maksudnya Ka'ab ibn al-Ashraf, pemimpin Yahudi tadi, termasuk dalam contoh yang kita sebutkan apa? Orang yang ditaati dan juga orang yang diikuti. Sebab dia adalah pemimpin
kaumnya. Dan dia ada sebab nuzul ayat tu. Kita tak bincanglah tentang sebab ayat nuzul ayat tu, maknanya boleh rujuk sendiri dalam tafsir. Tafsir Ibn Kathir rahimahullah pun ada menjelaskan tentang ayat tersebut. Baik. Jadi Allah tidak mengatakan mereka adalah taghut. Dekat sini walam yaqul innahum tawaghit. Walam yaqul innahum tawaghit. Maknanya dikata kat sini wal muta' mislul umara al kharijin an ta'atillah fa idza takhadha insan arbaban yuhillu ma haramallah. Okey. Sampailah ayat alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab min nabiyyi wa taghut wa lam yaqul innahum tawaghit. Wa lam yaqul innahum tawaghit. Tidak mengatakan sesungguhnya mereka itu tawaghit. Ni nak faham ni macam mana ni? Wa lam yaqul innahum tawaghit. Kalau dalam terjemahan dia kata Allah tidak mengatakan mereka adalah taghut. Apa maksud dia? Tak apa, kat situ kita skip dulu. Kita kena refer balik. Kita rujuk balik. Tak hadir, tak sampai kat sini. Wadalalatul ayah, kata Syekh, wadalalatul ayati ala tauhid anna al-asnam min at-tawaghiti allati tu'badu min dunillah. Baik, dalalah petunjuk tauhid daripada ayat ini adalah bahawasanya al-asnam, patung-patung berhala itu min at-tawaghit, termasuk taghut yang disembah selain Allah. Wa tauhidu la yatimmu illa bi ruknaini huma al-ithbat an-nafyu. Al-awwal al-ithbat wa tsani an-nafyu. Tauhid tidak sempurna kecuali dengan dua rukun, al-ithbat yakni menetapkan ibadah hanya untuk Allah, an-nafyu yakni penafian ibadah kepada selain Allah. Penafian murni adalah pengingkaran murni dan penetapan murni tidak menghalangi keikutsertaan. Contoh, Zaid berdiri, kalimat ini menunjukkan Zaid berdiri, namun tidak menunjukkan hanya Zaid sahaja yang berdiri. Contoh lain, tidak ada seorang pun yang berdiri, kalimat ini adalah penafian murni. Contoh lain, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, kalimat ini menunjukkan hanya Zaid yang berdiri kerana mencakupi penetapan dan penafian. Maknanya kat sini dua rukun itulah rukun tauhid. Dua rukun tauhid yang isbat dengan nafi. Maknanya kita kata dari sudut bahasa, Syekh sentuh dekat sini dari sudut contoh bahasa lah. Kalau kita kata Zaidun qa'imun, maknanya dia hanya menunjukkan subutul qiyam li Zaid, maknanya menunjukkan Zaid berdiri, dan tidak menunjukkan infiradihi, tak menunjukkan kita kata kita kata dia sahaja yang berdiri. Tetapi kalau kita datang walam yakum illa Zaid, tidak berdiri melainkan Zaid, maknanya itu menunjukkan dia seorang saja yang berdiri. Maknanya kita kiaskan pada la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Itu maksud dia. Saya hanya nak bagi contoh dari sudut bahasa. Pentingnya dua rukun tadilah. Baik. Wa qawluhu al-ayah ay ila akhiril ayah wa tuqra'u bin nasbi imma ala annaha maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf taqdiruhu akmilil ayah aw annaha mansubatun binaz'il khafidi ay ila akhiril ayah. Ini pun faedah nahwiyah, i'rab, dari sudut i'rab. Maknanya asalnya dia pada matan lah, pada matan kitab tauhid tu Syekh sebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah disebut ayat dia tak sebut ayat lengkap. Ya alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut, sampai situ saja. Kemudian Syekh sebut al-ayah. Syekh pengarang kitab asal sebut al-ayah. Al-ayah tu apa maksud al-ayah kat situ? Agar kita buka matan kitab tauhid, kat situ dia ada al-ayah. Lepas pada ayat tu al-ayah. Apa maksud al-ayah? Al-ayah tu maknanya ila akhiril ayah. Maknanya pengarang dia ringkaskan. Maknanya dia tak bawa ayat tu lengkap. Itu asal, teks asal. Tapi yang kita pakai ni Syekh dalam syarahan, dalam Qaul Mufid, Syekh bawakan ayat tu lengkap.
Tapi kalau matan asal, dia sampai bitorut je kan. Sampai bitorut je. Sampai akhir ayat. Sama macam lepas tu ayat berkenaan dengan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sama juga. Yang ni kita tak nampak melainkan kalau kita tengok matan saja. Al-ayah tu maksudnya ila akhiril ayah. Dan dibacakan kalau ila akhiril ayah maknanya kita baca dengan apa dia jar. Tapi kalau kita baca al-ayata dibaca dengan nasab, dengan baris atas, maknanya dia adalah maf'ulun bih li fi'lin mahdzuf. Fi'il dia dimahdzufkan, takdirnya akmilil ayata. Dia boleh dua lah maknanya, sama ada ila akhiril ayah, ila akhiril ayati ataupun akmilil ayata. Kan? Itu maksud dia. Atau annaha mansubatun binaz'il khafidi ay ila akhiril ayah. Ila akhiril ayah. Ataupun dia boleh juga kita kata mansub dengan apa? Apa dia membuang baris bawah ila akhiril ayah. Baik. Wa wajhul istishhad bi hadhihi al-ayah, yang itu tak pentinglah. Itu bukan tujuan Syekh nak syarah kita ini. Itu hanya selingan faedah lughawiyah. Wa wajhul istishhad bi hadhihi al-ayah li kitab tauhid annaha dalatun ala ijma'ir rusul alaihi salatu wassalam ala da'wati ila tauhid wa annahum arsalu bihi liqaulihi ta'ala an i'budullaha wajtanibut taghut. Baik, ini balik pada ayat yang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maaf, kat situ je ayat yang al-ayah tadi kan. Ayat tengok, bila kita tak bergantung pada teks asal, kita asal matan asal, makna kita dah selaru lah. Sebab tu penting kena ada matan tu. Kan? Kena ada matan tu baru kita nampak. Tapi tak apa. Ala kulli hal kita, maknanya ayat yang asal yang Syekh nak bahas kan, ayat mana? Surah An-Nahl ayat 36. Cuma ayat yang dalam surah An-Nisa ayat 51 tu penjelasan. Itu syarah dia. Itu syarah dia. Maknanya ayat dalam surah An-Nisa 51 tu tak ada dalam matan. Tak ada dalam matan. Tu dalam syarahan. Asal dalam matan dalilnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang tu, taghut tu. Sampai situ al-ayah. Ayat An-Nahl ayat 36. Itu dalil. Dalil yang dibahaskan oleh Syekh, kemudian Syekh bawa ayat lain yang menjelaskan. Ayat dalam surah An-Nisa ayat 51. Jadi ini ulama kan, maknanya bila dia syarah maksudnya jadi panjang dan sampai kadang-kadang kita, kalau kita tak kita akan tersasar. Mana kita tak tahu dah mana. Kan? Kat mana dia punya asal dia. Kan? Tapi alhamdulillah maknanya taklah kita kata tersasar jauh kan. Taklah tersasar jauh. Maknanya kita dapat jumpa balik lah. Kita dapat jumpa balik tadi ayat tu. Baik. Kau apa dah? 10.40 dah. Sekejap lah. Baik. Naktafi bihadzal qadar, maknanya kita berhenti kat sinilah. Berhenti kat sini. Dah 10.40. Baik, lepas ni maknanya Syekh akan bincangkan tentang ayat dalil yang berikutnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada dekat situ apa maksud dia? Qada. Apa maksud qada dekat situ? Adakah maksudnya qada syar'i atau kauni ataupun dua-dua sekali? Ataupun salah satu? Dan apa kita akan tengok nanti apa tafsiran ulama pada makna al-qada dekat situ. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.